Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada penonton dan followers Transtalk. Alhamdulillah, malam ini kita jemput sekali lagi Coach PT Atletik, Coach Nizam kita, untuk bersama-sama dengan kita bagi bercerita tentang apakah perkembangan semasa pasukan PT Atletik atau Putrajaya FC ini. Jadi selamat datang Coach ke studio kami. Terima kasih. Ya Coach, jadi saya dimaklumkan bahawa PT Atletik mendapat khabar gembira berjaya melayakkan diri ke Malaysia Cup, Piala Malaysia, sebuah piala yang cukup prestige sekali dalam negara kita. Jadi apakah perasaan coach sendiri atau pemain-pemain PT Atletik secara keseluruhan ni coach? Ya, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada pemain sebab mereka betul-betul lumus untuk melangkah ke Piala Malaysia pada tahun ni. So secara dasarnya daripada mula kita menumbuhkan kelab ni adalah kita cuba untuk berada di top 5. Top 5 je ya. Tapi alhamdulillah kita mungkinlah kalau kita tengok pemain-pemain kita berpengalaman seperti Amri Yahya, Indra Putra, Latif Suhaimi yang tahu bila dan waktu untuk bergerak ke hadapan untuk melayakkan diri kepada Malaysia Cup. Kalau kita tengok untuk pada pusingan pertama ni, kita dah habis pusingan pertama, so kita berada di tempat kedua. So untuk Malaysia Cup adalah dia MFL memilih daripada top 3. So daripada first round top 3. So Melaka tempat pertama, kita tempat kedua dan KL Rovers tempat ketiga lah. So alhamdulillah, jadi kita berjaya melangkah ke Piala Malaysia. Satu pencapaian yang cukup membanggakan untuk sebuah kelab yang baru lagi, boleh dikatakan masih muda lagi dalam industri bola sepak di Malaysia ini. Jadi bagaimana dengan persiapan coach? Tahu bila kita masuk dalam Malaysia Cup akan bertembung dengan pasukan-pasukan terbaik daripada Liga Super. Jadi bagaimana expectation tu coach untuk Piala Malaysia nanti? Kalau kita tengok daripada expectation daripada penyokong, dia kita faham dia cuba yang terbaik dalam Piala Malaysia, sebab kita kena faham kita akan menghadapi pasukan-pasukan yang elit seperti JDT, Selangor, Terengganu dan sebagainya. Untuk saya lebih kepada exposure kepada pemain muda, sebab rata-ratanya pemain muda kita tak pernah beraksi di Piala Malaysia. Kalau pemain senior ni kita tak boleh cakap lah, dah biasa, dah menang pun. Ada yang dah menang, ada yang dah macam-macam. So alhamdulillah kita membawa nama Putrajaya, kita mewakili wilayah Putrajaya. Itu yang saya rasa dapat dibanggakan lah. So at least komiti di Putrajaya, walaupun tak banyak, ada sedikit rasa bangga untuk pasukan ni. Untuk boleh diwawarkan. Betul. Kewujudan PT Atletik ini bukan sekadar untuk melengkapkan jadual pasukan tetapi betul-betul ingin memberi satu saingan. Betul. Betul. Tapi bagaimana dengan target coach bila dah masuk Piala Malaysia ni? Apakah ada letak sebarang target atau cakap pada player go all out, play your football? Kalau kita sebut pasal target, kita tak nak bagi tekanan kepada pemain sebenarnya. Tapi kita tahu bila dah masuk ke Piala Malaysia ni, piala berprestige, so pemain akan berada di satu tahap level yang tinggi. Kita faham mungkin mereka, saya ingat kalau kita nak tanya rata-rata pemain bukan di PT, di mana-mana kelab, target pertama adalah untuk bermain di Piala Malaysia. Target itu betul. So sekarang ni kita tengah menunggu daripada MFL, sama ada kita bermain dalam grouping ataupun kita bermain di Kalamati. Betul. Kalau grouping tu mungkin panjang jalanannya. Betul. Itu dahsyat juga tu. Kita pun tak tahu, tapi kalau dapat terus skip terus Kalamati, betul. Bagi saya kalau lebih match, lebih baik untuk pemain-pemain muda. Betul. Bertemu dengan pasukan-pasukan besar, lebih banyak pengalaman. Betul.
kalau kita cakap macam coach sendiri pernah bersama dengan Selangor, pernah menjulang saya betul. Piala Malaysia zaman sahabat saya Zakaria Rahim dulu, yes, Safi Sali dan sebagainya. Zaman tu apa perasaan coach bila dapat memegang piala berprestij tu? Oh, kalau kita tengok, kalau tanya saya lah, piala yang lama, piala yang berprestij ada Piala Malaysia. Betul. Kalau siapa dapat pegang Piala Malaysia tu, umpama ialah dapat cukup lah untuk di Liga Malaysia ni cukup. Dah lengkap selengkapnya. Betul, as a player dah lengkap. Sebab yalah, macam kita cakap, piala yang berprestij. Sebab Piala Malaysia ada piala yang pertama ditubuhkan di Liga Malaysia ni. Betul. Malaya lagi. Ya, betul. SMS Malaya. Ya, SMS Malaya. Yes. 1921 atas. Ya, 1921. Betul. Penyertaan perubahan piala Malaysia. Betul. Dan begitu perjalanan sejarah dia bagaimana Selangor dan Singapura saling berbalas menjadi juara zaman bola. Itu sampai sekarang rekod yang cukup sukar untuk dipecahkan, 33 kali champion. Betul. Selangor tu sendiri kan. Walaupun kita ada JDT pada hari, tapi satu rekod cukup sukar untuk dipecahkan. Mungkin JDT perlukan lagi 30 tahun untuk mengalahkan rekod Selangor tu sendiri kan. Jadi itulah saya ingat tahniahlah kepada PT Atletik. Alhamdulillah. Saya baru-baru terperasan bahawa 3 pemain PT Atletik juga dipanggil untuk menyaruh jersey kebangsaan kembali. Untuk pertandingan futsal lah, diberi penghormatan. Yang paling mengejutkan, kalau macam Afandi Osman masih muda, okey, Latif Suami okey lagi. Indra Putra tu coach. Dari apa coach ada bercakap kita dengan dia, macam mana dia boleh accept, apa perasaan dia tu as a national call up? Ya, okey, kalau kita tengok itu sebenarnya yang kita perlukan minit bermain. Kalau kita bermain di liga, sure kita akan dipanggil untuk mewakili negara. Tak kisahlah walaupun tujuh sebelah ke, tapi kita carry nama negara tu. Itu yang paling penting. So untuk kelab kita rasa bangga sebab 3 pemain kita dipanggil menyertai pasukan kebangsaan. So itu satu achievement yang kelab banggakan lah. Betul. Dan value kelab ni, 3 pemain kebangsaan bermain dalam kelab kita tu je. Betul. Kita tahu of course Indra Putra memang nak mewakili Malaysia, pernah mewakili Malaysia daripada peringkat remaja dan sebagainya kan. Tapi dipanggil kembali tu, walaupun tidak bermain di Liga Super, Liga M3, tapi dapat juga national call up. Kita tak tahu kan, Fandi Osman mungkin dipanggil juga kembali satu nanti mewakili negara, dah penuh dengan pemain warisan dan naturalisasi. Betul. Ini dia akan dipanggil dengan InsyaAllah. Itulah betul-betul satu pencapaian demi pencapaian yang telah dicatatkan oleh PT Atletik. Adakah coach rasakan ini disebabkan satu pengurusan yang cukup baik daripada pihak manajemen PT Atletik tu? Ya, ini bersangkut paut daripada pihak pengurusan, pihak jurulatih dan pihak pemain. So kalau kita tengok mana-mana kelab mesti ada orang cakap satu link antara pemain, jurulatih dan pihak pengurusan. So itu yang kita cuba terapkan daripada kelab ni supaya kita tidak menyebelahi mana-mana. Contohnya kita bukan pihak pengurusan saja yang buat kerja, bukan pihak jurulatih saja yang buat kerja, ataupun pihak pemain. So kita kena bersatu daripada pemain, jurulatih dan pihak pengurusan. Itu yang paling penting. Itu yang saya terapkan daripada first awal penubuhan kelab ni. Harmony of the dressing room. Betul. Tak ada masalah. Untuk blendkan antara the senior players dengan the young players. Betul. Itu memang handal juga tu coach. Untuk maintain, sebab dia orang dah senior. Dia orang dah main dekat liga tertinggi negara. Betul. Tiba main kat liga M3, tapi dia orang boleh blend dan boleh guidance the young players tu untuk upkan the players tu kan. Betul. Pencapaian cukup baik coach. Alhamdulillah. Kita tak pernah dengar setakat hari ni, dan insya-Allah semoga berterusan, PT Atletik ni ada sebarang kontroversi, ada sebarang masalah. Kita ada dengar baru-baru ni ada juga pasukan M3 yang tersangkut untuk membayar gaji.
Alhamdulillah, saya doakan semoga PT Atletik boleh terus sustain. Alhamdulillah, betul. Itulah salah satunya yang kita cuba terapkan. Kita tak nak ada, ya, kita faham banyak masalah yang menimpa daripada Liga Super. So apa yang berlaku di Liga Super tu kita cuba elakkan, kan, untuk kelab baru kita faham ada masalah, tapi kita tak nak masalah tu berterusan. So ada juga masalah daripada, terus teranglah saya cakap, ada juga masalah pada kelab PT Atletik, tapi masalah tu kita dapat selesaikan, manageable. Ya, so itu yang paling penting actually. So kita kena ada two-way communication antara pemain, jurulatih dan pihak pengurusan. Itu yang saya terapkan daripada awalnya. Kita tak nak ada masalah yang berterusan. Maknanya kita boleh lihat PT Atletik ini sebagai sebuah kelab profesional, ya, betul, yang mewakili wilayah Putrajaya. Ya, betul. Jadi bagaimana setakat ni Coach, sambutan terhadap PT Atletik daripada warga Putrajaya sendiri? Ya, Alhamdulillah, kalau kita tengok sekarang ni komuniti-komuniti di Putrajaya start untuk bertanya, start dah cuba untuk, ada yang PM tanya bila nak buat grassroots development everything. So kita sebab kita tak nak buat sekaligus, so kita buat step by step. InsyaAllah selepas ni kita akan pergi ke klinik bola sepak, dan seterusnya kita akan buat grassroots, dan kita akan buat development program. So ada program-program yang kita dah senaraikan. InsyaAllah kita akan start dengan klinik bola sepak dulu. So nanti kita akan bagi tahulah bila, sebab kita tengah merangka. So kita tengok mana waktu yang sesuai lah untuk kita melaksanakan program-program tu. Baiklah. Jadi saya rasa itulah yang kita dapat sharekan setakat malam ini berkenaan dengan perkembangan semasa PT Atletik, dan insya-Allah kita tak lama lagi akan membuat wawancara bersama dengan pemain-pemain PT Atletik daripada bilik persalinan Amerika Serikat. Jadi sekali lagi Coach, terima kasih sama-sama dalam studio kami, sehingga kita bertemu lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.